Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya di live Facebook pada pagi ini. Mudah-mudahan suara clear, tidak ada masalah. Ya. Muhammad Karim Kim Nidursan yang sempat bersama kita ni. Selamat tengah hari bro, kata Kin Nurusan. Terima kasih kepada Kin. Kita juga ada Tengku Azrin, Richard Langgayang, Sam Sudin, Abdul Razak Yusof, Muhammad Effendi Abbas. Okey. Kin, suara okey, audio okey ke? Nak tanya suara. Boleh dengar clear ataupun tak clear? Muhammad Karim, Eri Azhar daripada Bentong, selamat datang. Macam mana Eri? Okey. USJ clear. Tengku Azrin kata clear. USJ. Ni Kin. Muhammad Effendi Abbas, JB clear katanya. Eri Azhar kata okey clear. Rashida Nawab, Assalamualaikum dan salam reformasi. Akhi Wan katanya lawan dia tak lawan. Itu dia daripada Rashida Nawab ya. Terima kasih. Tunggu lagu slow rock. Ini radio tak bersiaran lagi ni. Kita buat live cakap je ya. Rashida Nawab clear katanya. Muhammad Sabri Zaidin Kelang clear. Nizam Kampung Tok Bisan, dia pun kata clear. Bila lah ramai kata clear tu okey lah ya. Nazir Johari pun clear. Juga rakan kita ada daripada Bre, Siti Bre, bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, yang sedang bertugas, okey, bolehlah bertugas seperti biasa. Mungkin bertugas di pejabat ataupun di rumah ya. Muhammad Saleh dan Hanifah, selamat tengah hari dari Ceras. Okey, clear katanya. Terima kasih banyak. Siapa lagi yang sempat saya nak baca sini? Teratak Khalifah, Hazrin Zulkarnain, Ramli Lee, Muhammad Saleh dan Hanifah, Muhammad Effendi Abbas, Muhammad Saleh dan Hanifah, selamat tengah hari dari Ceras katanya. Okey, clear. Nazir Johari, lawan tak lawan reformasi. Okey. Saya dah sebut tadi, Siti Bre daripada Bre, Siti Rosni Aini, Kuantan, Samsudin, Assalamualaikum, selamat pagi tuan, audio okey tuan katanya. Muhammad Fauzi Abdullah Port Klang, clear. Terima kasih Fauzi. Muhammad Fauzi, okey, lawan tak lawan. Ini mungkin sambil-sambil kerja ya, sambil-sambil kerja layan Facebook, mungkin kerja di rumah. Ramai di antara kita yang buat kerja dari rumah. Ada buat kerja yang kena kerja atas pejabat, kena pejabat lah ya. Kita ada juga Naumal Kizal. Ni member ni ya, yang berada di Penang. Syarizal Masri. Naumal Kizal hari ni berniaga buka kedai kain. Mereka baju tak hari ni. Mana tahu dapat apa kebenaran kelulusan daripada Menteri MITI kan. Boleh jual kain baju. Kita ada Rosli Lobawi. Okey. Saya tengah bertugas tuan, kata Samsudin. Okey, selamat bertugas kita ucapkan kepada Samsudin. Bertugas kat mana kan itu ya? Okey, kena bekerja. Ya, lockdown juga ya. Makan kena makan juga. Pintu tutup rapat tak tahu katanya. Pintu depan tutup, pintu belakang saya tak check lagi. Itu soalan daripada Siti Bro. Okey. Okey, kita terus kepada mauduk kita. Macam mengaji kitab lah pula ya. Ada mauduk ni. Kita nak bicara, nak sembang-sembang sikit pasal isu keselamatan lah ya. Isu keselamatan. Saya bercakap hari ini adalah mewakili gerak Negeri Pahang. Sebelum ini kita ada baca kenyataan daripada gerak pusat oleh Datuk
Izam Muhammad Noor yang telah membuat kenyataan tentang isu keselamatan negara. Okey, Rosli Lubawi, salam reformasi tuan, Rembau hadir, lawan tetap lawan katanya. Okey, terima kasih banyak. Saya tak sempat baca ni kawan-kawan yang baru join, yang mana tertinggal tu ya. Abdul Rauf, kita ada Abdul Rauf, kita ada Rosli Khamis, Roslan Abdul Ghani, salam tuan dari JB katanya, lawan tetap lawan. Okey. Siapa lagi tu? Roslan Abdul Ghani ya, daripada JB. Romingo, Muhammad Nizam, Syah Putra Alang Awang Hakimi, Nazrin Aiman, Rosli Khamis, okey. Ming apa ya nama dia? Okey, Nur Aisyah. Okey. Siapa lagi yang saya terus pandang agaknya? Okey, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa pada 19 Mei. Sebelum itu kita diviralkan lah ya. Diviralkan, kalau tak viral kita tak tahu. Di mana sebuah pesawat daripada negara Israel telah berjaya memasuki ruang udara Malaysia daripada Republik Zimbabwe tu. Ya, dikesan daripada Republik Zimbabwe melalui ruang udara Malaysia dan melintas juga di ruang udara Putrajaya untuk menuju ke Singapura. Jadi benda ini diviralkan. Kerajaan tak umum, tak bagi tahu kita pun ya. Tapi diviralkan dan ada yang boleh mengesan laluan pesawat tersebut, dan apabila dianya diviralkan barulah kerajaan membuat kenyataan, iaitu apa kenyataan dia? Bukan membantah ya, bukan membantah kehadiran pesawat Israel, dalam keadaan rakyat Malaysia ya, menunjukkan solidariti terhadap masyarakat Palestin yang sekarang ini ditindas, dizalimi ya, di tepi barat Gaza, di Gaza ya, di Masjid Al-Aqsa mereka dizalimi. Satu dunia Islam mengutuk ya, kekejaman Puak Zionis Israel ini, dan kita pun menunjukkan sokongan kita rakyat Malaysia seperti biasalah ya. Terutamanya puak-puak lebay ni kadang dia nama lebih sikit. Bila bab-bab macam ni dia tunjuk ya, dia ke depan konon-kononnya. Berjihad dan sebagainya ya, wujudkan tabung derma jihad Palestin, menggunakan alasan tabung untuk jihad umat Islam, untuk membela umat Islam di Palestin ya. Dan banyak pihak telah pun menyediakan tabung-tabung ini ya, dan kita amat menyanjung mana-mana pihak yang membuatkan apa sahaja usaha untuk membantu masyarakat di Palestin, menandakan solidariti kita. Kita tidak dapat bersama dengan mereka, kita tidak ada apa yang nak kita berikan, melainkan apa yang kita ada lah ya. Kita ada sedikit sumbangan yang boleh kita berikan. Seperti mana juga yang telah tabung yang diusahakan juga oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih 1 juta lebih, dan salah satu yang memberikan sumbangan yang banyak kepada tabung ini adalah daripada Tuanku Sultan Kelantan sendiri ya. Saya difahamkan RM500,000 diberikan terus kepada tabung yang diusahakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita dapat mengumpul 1 juta lebih, dan kabarnya masih lagi ya, berjalan kutipan-kutipan yang dibuat, termasuk juga parti PAS sendiri ya, menyediakan tabung dan bangga dengan jutaan-jutaan ringgit yang mereka berjaya kumpulkan ya. Tak kisahlah berapa juta, berapa ringgit, berapa ratus pun sumbangan kita kepada rakyat Palestin. Tetapi apabila kita mendapat berita bahawa pada 19 Mei yang lalu sebuah pesawat Israel telah berjaya masuk, nak kata menceroboh, bukan menceroboh. Sebab kalau menceroboh ni, dia masuk tanpa keizinan pihak kerajaan. Tetapi rupa-rupanya dia diberikan laluan, keselesaan, kebenaran untuk melalui ruang udara Malaysia. Ya, melalui ruang udara, melalui Putrajaya pula tu ya. Untuk menuju ke Singapura. Sebagaimana yang kita faham bahawa Indonesia telah pun menutup ruang udara mereka, tidak membenarkan pesawat Israel melalui ruang udara Indonesia. Ya,
walaupun Indonesia tidak ada parti yang melawan-lawankan jihad, ya, tidak ada menggunakan agama sebagai propaganda politik mereka, ya, tidak memainkan sentimen bangsa, tidak memainkan sentimen kaum, tidak memainkan sentimen agama, tetapi negara Indonesia nampak lebih serius bila mereka menyatakan bantahan terhadap Israel. Malang sekali negara kita dalam keadaan kita menyatakan sokongan solidariti kita kepada masyarakat Palestin. Walaupun kita menghantar hanya mas dan sarung tangan daripada kerajaan Malaysia kepada masyarakat Palestin. Ya? Tak apalah. Ya? Mungkin mas itu boleh digunakan oleh masyarakat Palestin bila mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Ya? Dengan cara memakai mas. Ini agak juga melucukan jugalah. Ya? Negara lain menghantar perubatan, negara lain menghantar bantuan senjata, bantuan tentera dan sebagainya. Negara kita bolehlah, ya, dibanggakan apabila kita menghantar 1 juta mas kepada masyarakat Palestin. Kemungkinan mas itu boleh digunakan sebagai perisai mereka dalam menghadapi peperangan, ataupun mas itu boleh digunakan sebagai bahan makanan sekiranya berada dalam keadaan kelaparan. Ya. Sebenarnya di Palestin ini mereka tidak bicara lagi tentang COVID. Ya, mereka tidak bicara lagi tentang COVID kerana di depan mereka sekarang ini, ya, di depan mereka sekarang ini adalah musuh yang nyata, musuh yang boleh menghapuskan mereka, ya, dalam beberapa saat saja pun, ya, berdepan dengan senjata, roket, meriam dan sebagainya. Rumah-rumah mereka diletupkan, bangunan-bangunan diletupkan, hospital-hospital diletupkan, ya. Mereka diserang selama tempoh 24 jam, tak boleh tidur, ya, sentiasa diserang. Ya. Ketika itu mereka tidak lagi memikirkan tentang COVID. Ya. Dan COVID pun saya rasa tak boleh singgah dah dekat bumi Palestin. Ya. Sebab dah tidak dilayan oleh masyarakat Palestin. Di sana mereka menghadapi suasana yang lebih kritikal. Ya. Nyawa mereka di hujung tanduk. Jadi bantuan emas tu saya tahulah apakah, kalau kita lihat di TV pun sekarang ni, ada ke lagi kita tengok rakyat masyarakat Palestin yang berdepan dengan tentera Israel, ya, masyarakat umum 17% dan sebagainya, mereka pakai mask. Mereka tak pakai mask dah, ya, sebab mereka berdepan dalam keadaan suasana di mana mereka hanya melindungi diri mereka daripada serangan peluru-peluru daripada pihak musuh. Okey, saya baca sikit komen. Samsudin, ada gangguan audio Tuhan tanya. Apa tu? Di mana gangguan tu, ya? 16 jet pejuang dari China. Okey. Ini pun kita akan sentuh sikit lagi. Saya nak pastikan gangguan audio mana tu? Bunyi apa tu? Muhammad Saleh dan Harifah. Okey, audio okey. Salam bos dari PAS lama, bukan PAS baru. Yang PAS baru ni gila. Audio tak ada tuan katanya. Tak ada. Dengar tak? Dengar tak? Sam sudah kata audio tak ada. Ada kata. Okey katanya. Ada kawan kata ada kata. Ni Samsudin tak buka dia punya speaker kot. Buat suspend je lah kan. Okey, kita berhenti setakat mana tadi? Setakat tentang pesawat Israel. Ya. Jadi rupa-rupanya pesawat Israel yang melalui pada 19 hari bulan Mei yang lalu, rupa-rupanya mendapat kebenaran daripada kerajaan Malaysia. Dapat kebenaran daripada Menteri Pengangkutan. Disahkan sendiri oleh Menteri Pengangkutan bahawa pesawat Israel itu dibenarkan, diberi restu, diredoi oleh Kerajaan Tebuk Atap, Perikatan Nasional yang turut berada dalamnya adalah Parti Islam Malaysia dan juga beberapa orang Menteri UMNO. Jadi, kita umat Islam di bawah ni, ya, masyarakat Islam seluruhnya, ya, hendaklah melihat perkara ini dengan jelas, dengan betul bahawa yang membenarkan, ya, pesawat Israel masuk ke Malaysia ini bukan DAP, ya, yang membenarkan pesawat Israel masuk Malaysia ini juga bukan daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ataupun masyarakat bukan Islam keseluruhannya dalam negara kita.
Ya, kita lihat ramai rakan-rakan kita yang bukan Islam juga menentang kekejaman Zionis Israel ini. Tetapi yang memberikan kebenaran, yang memberikan restu, yang meredoi pesawat Israel ini melalui ruang udara kita adalah kerajaan Perikatan Nasional melalui Menteri Pengangkutannya. Dan mustahil sama sekali sekiranya menteri-menteri daripada puak-puak lebay PAS ini berada dalam kabinet. Dan beberapa orang menteri daripada UMNO itu sendiri berada dalam kerajaan Perikatan Nasional, mereka tak tahu akan isu ini. Kalau mereka tak tahu, lebih baik mereka tak payah jadi menteri lah. Kalau rakyat-rakyat di kampung pun dah tahu isu ni. Ya, kalau menteri kata mereka tak tahu dan menteri kata mereka tak restu, ataupun ada lebay-lebay kata saya bantah sebenarnya, tapi saya bantah dengan hati kerana Islam mengajar kita bahawa kalau tidak ada, tak mampu membantah dengan tangan, tak mampu membantah dengan mulut, hendaklah kita bantah dengan hati. Ya, yang sebenarnya menentang rejim Israel, menentang musuh-musuh Islam yang nyata ini tidak cukup hanya dengan hati. Ya, kalau kamu nak menghasut penyokong-penyokong kamu, kamu tidak kata pula jangan tolak dengan hati. Kamu minta mereka berjuang dan sebagainya. Ya, sampai ada yang mati-mati dekat Mamali. Ya, masa tu tak ada pula kata tolak dengan hati. Ya, suruh berjuang. Sampai ada yang mati syahid kat Mamali. Begitu sekali kamu meracuni pemikiran-pemikiran para penyokong kamu untuk perjuangan. Tapi bila kamu berada di tampuk kuasa, ya, apa yang mampu kamu lakukan, ya, untuk menunjukkan kepada penyokong kamu bahawa kamu juga bila dah pegang kuasa, kamu mampu untuk meningkatkan, ya, syiar Islam, ya, untuk melaksanakan hukum-hukum Islam yang seperti mana yang selama ini kamu canang-canangkan. Ya, rupanya kita kenal lah, ya, kita dah kenal macam mana cara politik yang diamalkan oleh Parti Islam Malaysia. Ya, mereka sama juga dengan parti-parti politik yang lain. Ya, tidak boleh kita katakan bahawa inilah Parti Islam yang wajib kita sokong, yang wajib kita berikan undi kerana ianya akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, baru pasal isu pesawat sahaja pun, ya, mereka tidak mampu nak bersuara dan juga membantah. Sampai hari ini pun, ya, tak ada kenyataan resmi yang dikeluarkan. Apatah lagi sepatutnya yang membantah keras pesawat Israel melalui ruang udara Malaysia ini adalah Duta Khas Timur Tengah, ya, iaitu yang bertaraf menteri, iaitu Presiden PAS Haji Hadi Awang. Sepatutnya beliau lah orang yang paling kuat membantah. Pertamanya atas kapasiti Presiden PAS Parti Islam Malaysia. Yang keduanya atas kapasiti sebagai Duta Khas Negara Timur Tengah, iaitu satu tugas peranan yang diberikan untuk mendamai kaum Islam ataupun untuk menyelesaikan masalah peperangan yang berlaku di Timur Tengah, termasuk juga isu yang berlaku di Palestin. Ya, mana mungkin kita nak menyelesaikan peperangan, ya, di Palestin dalam masa yang sama kita memberikan kemudahan dan juga sokongan moral kepada Israel. Ya, memberikan laluan pesawat melalui negara kita ini, ya, adalah merupakan salah satu cara atau salah satu yang boleh dilihat sebagai memberikan sokongan moral kepada Israel. Ini kita ingat, tak guna mulut kita mengatakan, ya, kita mengutuk kekejaman Israel, ya, kita anti kepada Israel. Tetapi dalam masa yang sama, tindakan kita adalah memberikan hak kepada negara tersebut menggunakan kemudahan yang ada dalam negara kita. Inilah pengkhianatan yang terbesar dilakukan oleh kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional ini terhadap umat Islam dalam negara kita. Apakah kita pelik dengan tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pangkutan? Saudara-saudara mungkin kenal, ya, yang memegang jawatan Menteri Pangkutan itu siapa? Bukan menteri daripada DAP, ya. Menterinya adalah daripada MCA. Banyak ke kerusi MCA dalam kerajaan Perikatan Nasional ini? Tak banyak, hanya dua. Ya, tak banyak, hanya dua. Kalau DAP dulu dalam kerajaan PH, banyak jugalah menteri daripada DAP. Ya.
Tapi dalam kerajaan Pakatan Nasional ada dua sahaja daripada mereka di dalam kerajaan. Ya. Dua ini ya boleh membuat satu keputusan yang boleh menghiris hati umat Islam dan negara kita. Ya, Menteri Pangkutan mereka daripada MCA memberikan kebenaran kepada pesawat Israel melalui ruang negara kita. Dalam keadaan umat Islam bersedih dan berduka cita dengan kekejaman Israel terhadap umat Palestin, dalam masa yang sama kerajaan kita memberikan sokongan moral dengan memberikan kemudahan yang selesa kepada pesawat Israel. Ini bukan pencerobohan, ini satu kebenaran hak yang diberikan kepada pesawat Israel. Atas apa alasan sekalipun, jangan sebut pesawat itu bukan pesawat tentera. Jangan sebut pesawat itu bukan pesawat untuk meninjau ya, rahsia kekuatan tentera kita. Ya. Dengan Israel ini, saudara, kita tidak nak percaya. Ya. Mereka menjalankan bermacam-macam taktik, propaganda, strategi untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Ya. Kalau mereka bawa pesawat, walaupun pesawat itu pesawat komersial ke, pesawat bawa barang ke, atau pesawat, walaupun pesawat yang sembuh racun, ya, pesawat ringan yang sembuh racun di ladang tu, walaupun pesawat itu dibawa oleh Israel, itu pun jangan dipercaya. Sebab kita mempercayai orang Zionis, Israel, ya, negara sekarang ini yang sedang menindas umat Islam ini. Ya, kalau kita memberi kepercayaan kepada mereka, bermakna kita adalah umat Islam yang paling lemah, ataupun umat Islam, pemimpin Islam, kerajaan Islam yang mengkhianati umat-umat Islam itu sendiri. Ya, kita seolah-olah bayangkan, saudara, kalaulah kebenaran atau kisah pesawat yang lalu di Malaysia ini diberikan kebenaran ini sampai ke pengetahuan masyarakat Islam di Palestin. Kalau mereka tahu cerita ini, ya, bayangkan betapa terlukanya, terhirisnya perasaan mereka. Kerana mereka menyangkakan, betul lah rakyat Malaysia bersimpati dengan mereka. Mereka menyangkakan Malaysia sebuah negara yang konon-kononnya selama ini bertahun memberikan sokongan kepada mereka. Tetapi alangkah kecewanya sekiranya mereka tahu bahawa rupa-rupanya di bawah kerajaan Pakatan Nasional ini, satu pesawat Israel dibenarkan masuk dengan permit, dengan kelulusan. Ini yang paling mengecewakan kita. Dan kita tak tahu apakah tujuan mereka melalui ruang udara kita. Walaupun matlamatnya katanya nak pergi ke Singapura, ya, matlamatnya nak pergi Singapura. Tapi apakah kita yakin dan kita percaya bahawa sepanjang laluannya melalui ruang udara kita, tidakkah ada apa-apa perancangan ataupun strategi yang telah pun dirancang oleh kerajaan Israel ini. Ya. Jadi inilah satu aspek keselamatan yang saya rasa pertama sekali yang amat mengecewakan kita dan membuktikan bahawa kerajaan Pakatan Nasional ini bukan sahaja gagal menjaga rakyat Malaysia dari segi ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sebagainya, bahkan keselamatan rakyat negara ini pun mereka gagal laksanakan. Ya. Kemudian tak sampai lebih kurang dalam 10 hari, datang pula bukan pesawat komersial, ini betul-betul pesawat tentera. Daripada mana, saudara? Daripada negara China. Berapa biji? Bukan 1 biji, saudara. 16 biji. Masuk lagi ke ruang udara negara kita. Tak sampai sebulan. Dalam tempoh lebih kurang 10 hari selepas pesawat Israel masuk. Apabila mereka dunia luar melihat betapa lemahnya kerajaan kita, tidak ada langsung kepekaan, prihatin dan cuba bertindak tegas dengan kejadian yang berlaku, maka mereka berani datang dengan membawa 16 pesawat masuk melalui ruang udara di Sarawak. Dan perkara ini bukan perkara yang dirahsia lagi. Dia diakui sendiri oleh Jeneral Panglima TUDM Tan Sri Akbar sendiri. Di mana beliau melahirkan rasa kebimbangan, ya, kerisauan, kecurigaannya terhadap kehadiran 16 pesawat tentera udara China yang memasuki ruang udara kita. Apa yang kita lakukan? Apa Menteri Pertahanan? Ini tanggungjawab Menteri Pertahanan kerana melibatkan tentera udara. Kalau tadi melibatkan Menteri Pengangkutan, ya, yang memberikan kebenaran. Sekarang ini bukan kebenaran, pencerobohan.
Maknanya di negara kita berlaku sebuah negara Israel masuk ke negara kita dengan ada lesen. Satu lagi berlaku pesawat tentera udara asing negara China menceroboh tanpa kebenaran juga lepas masuk ke negara kita. Ya. Ini bukan perkara yang patut dipandang remeh, yang patut dipandang ringan kerana ini melibatkan aspek keselamatan negara kita. Tidak ada gunanya kita memikir siang malam tentang untuk membaik pulih ekonomi, untuk nak menghapuskan COVID dan sebagainya, kalau negara kita ini terancam oleh negara-negara di luar. Tak guna kita menghabiskan duit berbilion-bilion ringgit untuk mengatasi masalah COVID, masalah ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya, tetapi aspek keselamatan itu kita abaikan. Sebenarnya keselamatan itu sepatutnya kita letak yang paling tinggi sekali untuk sesebuah negara itu. Jangan cerita pasal ekonomi, jangan cerita pasal pendidikan dan sebagainya. Keselamatan itu perlu diutamakan. Apabila keselamatan itu kita berikan jaminan kepada rakyat negara kita ini, negara kita berada dalam selamat, tenteram, negara kita dalam keadaan tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana pihak, maka barulah boleh kita berbicara tentang ekonomi, barulah boleh kita berbicara tentang kesihatan dan sebagainya. Apa guna kita berada dalam keadaan ekonomi yang baik tetapi negara kita hancur oleh musuh-musuh negara luar. Inilah aspek keselamatan yang sepatutnya kita pandang serius, yang sepatutnya menteri mesti fokus. Apabila berlaku pencerobohan, kalau berlaku di negara lain, Menteri Pertahanan dah letak jawatan sebab gagal menentukan keselamatan negara. Sekarang ni mana menteri dalam negara kita yang letak jawatan akibat kegagalan ini? Yang letak jawatan orang bawah. Berlaku apa-apa, orang yang bawah yang letak jawatan. Berlaku LRT berlanggar apa semua, Tajudin Prasarana yang kena pecat. Menteri Pengangkutan okey, relax. Menteri Pengangkutan bagi pesawat Israel masuk pun orang bantah, dia tak letak jawatan, dia tak dipecat, dia relax je. Pelik apa Presiden MCA boleh benarkan pesawat Israel masuk? Sejarah MCA ni kita tahu. Kita boleh ceritakan sejarah MCA ni dengan Palestin. Saudara masih ingat sewaktu kerajaan PH memerintah, sewaktu kita kerajaan Patah Harapan memerintah, salah satu dasar yang kita lakukan, di mana setiap pelajar-pelajar Palestin, rakyat Palestin yang belajar di negara kita, menuntut universiti negara kita, yang nak melanjutkan pelajaran pengajian mereka di peringkat ijazah, sarjana dan sebagainya, kerajaan Malaysia menyediakan beasiswa. Kerajaan Malaysia di bawah Patah Harapan ketika itu menyediakan beasiswa untuk mereka. Kita beri beasiswa kepada pelajar-pelajar Palestin, menandakan kerajaan PH memberikan satu penghormatan dan juga kita menyatakan sokongan kita kepada masyarakat Palestin, di mana rakyatnya yang belajar dalam negara kita, yang melanjut pengajian mereka, kerajaan PH memberikan beasiswa. Tetapi dasar ini, saudara masih ingat, dia ditentang hebat oleh pemuda MCA. Ditentang hebat oleh MCA ketika itu. Jadi kita tak tahu apa masalahnya dengan MCA, dengan pembelaan kita kepada masyarakat Palestin. Jadi tak pelik saudara, apabila kerajaan Tebu Atap ini memerintah, Menteri Pengangkutannya juga adalah Presiden MCA, dengan sewenang-wenangnya, yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa langsung hormat dengan lebay-lebay yang ada 18 orang ahli parlimen lebay yang berada dalam kerajaan PN ini. Mereka sikit pun tak respect. Mereka memberikan kebenaran kepada pesawat Israel memasuki ruang negara kita. Di mana suara lebay? Tak ada suara lebay, saudara. Bayangkan kalau ketika itu kerajaan PH memerintah. Bayangkan kalau ketika itu Menteri Pengangkutannya Anthony Loke daripada DAP membenarkan pesawat Israel ini memasuki ruang negara kita. Saudara boleh bayangkan apakah yang dilakukan oleh puak-puak lebay ketika itu. Saya beri jaminan kalau ini berlaku di bawah PH,
sudah pastinya padang merebuk itu akan jadi padang jarak, padang terkukur kerana dipenuhi oleh ribuan mujahidin daripada unit-unit amal Parti PAS. Mereka akan berjihad, ya. Mereka akan solat hajat 3 hari 3 malam dekat padang merebuk dan akan mengkapir harbikan DAP kerana memberikan ruang kepada musuh Islam iaitu Israel ini memasuki ruang negara kita. Tetapi ini tidak berlaku di zaman PH. Ya, ini tidak berlaku di zaman PH, tetapi berlaku di zaman PN, di mana parti Islam itu berada bawah kerajaan PN. Parti Islam itu tidak mampu berbuat apa-apa walaupun ada 18 orang para ulama mereka, 18 orang lebay-lebay mereka berada dalam parlimen. Mereka tidak mampu membuka mulut walaupun terdapat 2 orang ahli parlimen MCA. Walaupun seorang menteri daripada Presiden MCA, Presiden Parti Islam Malaysia menutup mulut dengan serapat-rapatnya. Ya. Jadi susah temerang lah. Ya. Susah temerang lah tentang perjuangan Palestin dan sebagainya. Kalau rumah kamu pun diceroboh oleh musuh-musuh yang kamu kutuk siang dan malam. Buatlah solat hajat. Ya, sehari suntuk 24 jam. Ya, suruhlah Ustaz Dusuki tu buat sembahyang solat hajat, buat live dan sebagainya. Tidak ada gunanya sekiranya rumah kita sendiri pun kita benarkan musuh kita itu masuk ke rumah kita. Jadi inilah saya nak bagi tahu kepada wala-on supaya kalau nak sokong parti PAS ini, fikirlah beratus-ratus kali dulu, ya. Parti PAS yang ada hari ini bukan parti PAS yang tuan-tuan kenal satu ketika dulu. Parti PAS yang ada hari ini adalah parti PAS yang hanya mementingkan kedudukan mereka dalam kerajaan ini, ya. Orang UMNO pun dah kenal parti PAS, ya. Orang UMNO pun sekarang mula kenal parti PAS. Mula-mula mereka ingat mereka boleh bersatu dengan PAS bahawa Mufakat Nasional, Persatuan Melayu Islam kononnya. Tetapi apabila PAS ini diuji dengan jawatan dan kedudukan tawaran menteri, UMNO pun dia tinggalkan. Ya, UMNO pun dia tinggalkan. Sebab mereka dah dapat jawatan, sebab mereka dah dapat kuasa. Ya, inilah Allah uji hikmahnya kepada kita untuk kita kenal beberapa orang pemimpin PAS, terutama yang jadi menteri-menteri sekarang ini. Apakah mereka ikhlas terhadap perjuangan Islam? Berlaku pula 16 pesawat daripada negara China menceroboh pada 31 Mei baru ini. Ya, selang 10 hari lebih kurang selepas pesawat Israel, masuk pula pesawat tentera udara daripada China. Menceroboh masuk. Diberikan amaran oleh menara kawalan kita. Mereka tak peduli, mereka tak jawab sehingga memaksa pesawat kita membuat terbang lintas, ya, menghalang mereka. Barulah mereka boleh keluar. Tetapi mereka dah pun masuk ke ruang negara kita, memaksa kita untuk menyekat mereka, barulah mereka keluar. Apakah ini menandakan negara kita ada maruah? Tidakkah kita malu dengan beberapa negara yang lain? Kalau kita lihat negara lain usahakan masuk ruang, ya, ceroboh sikit, ya, sempadan ruang udara, sempadan lautan mereka pun mereka dah serang, mereka dah attack tanpa beri amaran, ya. Tetapi negara kita beri nasihat, berikan amaran pun tak didengar, terpaksa kita sekat, baru mereka berundur, ya. Tetapi saudara, kita kena ingat 16 pesawat ini, apakah tujuan mereka kalau mereka tidak ada tujuan yang tertentu, ya? Apakah mereka sengaja nak masuk ronda-ronda masuk negara kita dengan menggunakan pesawat tentera? Sudah pastinya ada sesuatu yang mereka cari, ya. Sudah pastinya ada sesuatu yang mereka mahukan. Ini yang menjadikan kebimbangan kepada negara kita. Ini membuktikan bahawa kerajaan ini gagal menjaga keselamatan rakyat negara. Kerajaan ini gagal menjaga keselamatan seluruh umat Islam, seluruh kaum, seluruh bangsa yang berada dalam Malaysia, termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Apatah lagi laluan yang mereka gunakan juga melalui Sarawak. Ya, daripada tentera udara 16 pesawat ini juga berlaku di Sarawak. Apakah ini tidak mengancam masyarakat di Sarawak dan juga mengancam kedudukan masyarakat di Semenanjung? Ya, ini yang harus patutnya diberi perhatian oleh menteri kita. Sepatutnya berlaku peristiwa ini, Perdana Menteri, kalau Perdana Menteri
merasakan bahawa ini merupakan satu kegagalan bagi pihak Kementerian Pertahanan, sepatutnya Menteri Pertahanan meletakkan jawatan. Ya. Tapi tidak salah, sebab Menteri Pertahanan kerja dia apa? Menteri Pertahanan kerjanya hari-hari cuma cerita tentang COVID. Menteri Pertahanan dah macam Menteri Kesihatan saya tengok. Ya, setiap hari keluar, Ismail Sabri duk baca tentang berapa orang mati satu hari, berapa kes baru, ya, macam-macam lah. Ya, kita pada confuse. Mana satu Menteri Pertahanan, mana satu Menteri Kesihatan. Tak apalah, dia sebagai pengurusi MKN. Ya, pengurusi MKN, apakah pengurusi Majlis Keselamatan Negara itu hanya bercerita tentang COVID? Majlis Keselamatan Negara tidak fikirkah tentang aspek keselamatan yang lebih penting, yang lebih serius daripada COVID, iaitu pencerobohan tentera udara negara asing. Dan saya difahamkan, ya, selepas berlakunya pencerobohan itu, barulah Menteri Luar nak bercakap. Ya, Menteri Luar yang lemah gemalai, Hishamuddin, baru nak bercakap, mengatakan kita akan menghantar notis bantahan, kita akan panggil duta Cina menghadap. Ya. Dah terlambat, saudara. Ya. Bayangkan sekiranya ketika dia masuk itu, ya, dengan senjatanya, dengan bomnya dan sebagainya, mungkin kita dah hancur sebahagian negara kita. Sebab dia dah masuk, dah lepas masuk. Sepatutnya musuh ini dihalang daripada memasuki ruang udara. Ya. Jangan benarkan dia masuk, kemudian kita buat bantahan. Ya. Jadi saya harap perkara ini tidak harus, ya, dibenarkan berlaku lagi. Ya, kerana beberapa negara dah cuba masuk. Dulu pun kita pernah dengar, ya, di Singapura juga pernah lalui ruang Johor. Ya. Kemudian kita pernah dengar juga di lautan beberapa tentera negara luar juga kadang-kadang termasuk, terbabas memasuki ruang sepadan kita. Ya. Itu masa itu kita dah anggap dah serius. Tetapi apabila kita pandang perkara ini tidak serius, maka sekarang ini satu persatu berlaku kejadian yang menampakkan bahawa kita tak pernah ambil tahu pun tentang aspek keselamatan dalam negara kita. Ya, di mana Israel boleh kita benarkan masuk, di mana 16 pesawat boleh terbolos masuk dalam negara kita, ya, tanpa kita berbuat apa-apa, tanpa kita melakukan apa-apa. Ya, sekadar nota bantahan tidak memberi kesan, ya, kepada negara besar, ya, seperti benua negara China ini, apatah lagi Israel, yang tidak ada gunanya. Ya. Yang paling penting kita naklah jaga maruah kedaulatan negara kita. Sebab apa negara ini menjadi sasaran? Sebab apa mereka berani? Sebab mereka melihat kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang amat lemah. Ya, semenjak negara ini merdeka, inilah satu-satunya kerajaan yang paling lemah yang ada di negara kita ini. Ya, kerana kerajaan yang ada ini tidak didokong oleh rakyat. Mana mungkin kerajaan ini kuat? Mana mungkin negara ini kukuh bersatu padu, ya, dan rakyatnya bersatu padu untuk pertahankan negara sekiranya rakyat tidak memberikan mandat kepada pemerintah yang memerintah negara ini. Itu pentingnya mandat ini. Sebab dengan mandat inilah kerajaan ada keyakinan untuk melakukan sesuatu. Dengan mandat rakyat ini kerajaan ada kekuatan untuk berdepan dengan musuh. Ya, tetapi kalau kerajaan itu sedar bahawa dia naik bukan daripada sokongan rakyat, maka tidak ada lagi keyakinan kepada dirinya. Sebab itu negara ini bolos, keselamatan negara ini, ya, begitu mudah untuk dimanipulasikan oleh pihak musuh. Sebab itu tidak ada masa dah, saudara. Inilah kita harapkan supaya pihak-pihak yang mempunyai kuasa, ya, yang terbesar dalam negara kita, terutamanya Kebah Duli, yang tuanku Yang Tuan Agong, supaya memandang perkara ini dengan begitu serius. Apatah lagi Kebah Duli Yang Tuan Agong merupakan Field Marshal ataupun pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ya, inilah Kebah Duli tuanku Yang Tuan Agong. Ya, kalaulah berlaku peristiwa seperti ini, percobaan seperti ini berlaku, ya, kita mengharapkan sesuatu tetah daripada Kebah Duli tuanku, kerana beliau tuanku adalah Field Marshal, ya, yang bertanggungjawab kepada Angkatan Tentera Malaysia. Ya. Saya tak tahu sehingga hari ini, saya tak tahu sama ada dah keluar atau tidak sebarang kenyataan daripada istana. Tetapi sekiranya belum, kita sebagai rakyat, kita mengharapkan Kebah Duli tuanku memandang perkara ini
dengan serius sekali, ya. Dan jika perlu, ya, kerajaan ini harus ditukar kerana nampak saja jelas, ya, kegagalannya bukan saja mengatasi masalah yang ada, masalah COVID, masalah dan sebagainya, kegagalannya menentukan keselamatan negara ini, ya, memang jelas nyata sekali. Dan kalau dibiarkan, kita bimbang, ya, tindakan yang kita lakukan akan menjadi, orang kata, sudah terlambat, ya. Negara ini hancur, sudah tidak ada gunanya lagi pada kita untuk membangunkan atau untuk meniupkan kembali, ya, semangat patriotik rakyat Malaysia. Sekarang inilah masanya, ya, rakyat Malaysia harus bersatu padu dengan satu semangat cintakan kepada negara dengan syarat kerajaan yang ada hari ini, ya, harus kembali kepada rakyat, ya, harus kembali pulangkan kembali hak rakyat ini kepada rakyat, barulah negara ini akan diberikan, ya, akan dilihat sebagai negara yang bermaruah dan juga berdaulat. Tetapi kalau kamu mendapat hak melalui rampasan, kalau kamu mendapat hak bukan melalui restu atau mandat rakyat, maka apa saja yang kamu lakukan, walaupun kamu rasa yang kamu lakukan itu baik, tetap akan dilihat sebagai tidak baik, ya. Sekarang ini diumumkan macam-macam lah, ya. Dedak ditaburkan. Tapi apakah kerajaan ini mendapat pujian? Tidak. Semakin hari semakin banyak kutukan, makian dan kejian yang diterima. Sebab rakyat tahu, ya, rakyat tahu apa yang kamu berikan kepada kami ini tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Ya, rakyat bukan boleh hidup dengan hanya kamu berikan duit, kerana rakyat juga mesti hidup dengan kejaminan keselamatan kepada diri mereka dan juga keluarga mereka. Kalau ini kamu gagal tentukan, tak guna kamu beri rakyat makan, tak guna kamu beri rakyat duit setiap hari pun. Tetapi kalau keselamatan rakyat itu terancam, ya, rakyat akan mempertikaikannya. Sebab itulah, saudara, saya melihat bahawa kegagalan kerajaan ketara sekali dalam aspek keselamatan ini apabila diperlihatkan depan mata kita, ya, bukan satu propaganda yang jelas berlaku, ya, jelas berlaku depan mata kita. Apakah kita masih lagi menganggap ini satu propaganda pembangkang untuk memburukkan kerajaan PN? Tidak, ini berlaku depan mata kita, berfakta dan diakui sendiri oleh mereka sendiri. Mereka akui, ya, tentang macam saya cerita tentang pesawat Israel, mereka akui, mereka yang beri kebenaran tentang 16 pesawat TUDM menceroboh, diakui sendiri oleh Jeneral TUDM. Ini bukan kabar-kabar angin, ya. Tentang apa ni, peraturan dasar berkenaan dengan COVID lockdown ini, ya, diakui sendiri oleh menteri. Dia kata dia tutup pintu depan, tapi pintu belakang ada orang buka. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya mereka sendiri tak boleh nak kontrol. Dasar-dasar mereka buat pun mereka tidak boleh patuh sesama mereka. Sesama mereka pun mereka tidak boleh bersefahaman untuk menentukan kebajikan kepada rakyat. Apakah ini kerajaan yang rakyat perlukan? Bagaimana mereka nak bantu nasib rakyat? Kalau sesama mereka bincang pun, mereka masih tidak boleh ada persefahaman. Lepas mesyuarat kabinet, menteri keluar dengan muka masam, dengan muka sedihnya menyatakan, oh, saya dah tutup pintu segalanya, tapi ada orang tebuk pintu belakang. Ya. Nak buat macam mana? Sebab kamu jadi menteri pun, kamu tebuk atap. Ya. Kamu jadi menteri pun, kamu tebuk atap. Jadi kamu nak marah pada kawan-kawan lain, ya, apabila tebuk pintu belakang. Sebab kamu naik jadi kerajaan pun melalui tebuk atap. Sebab itu kata kerajaan ini tidak ada keberkatannya. Apa yang kamu buat semua tak kena. Ya. Jadi kita mengharapkan, ya, tidak ada lagi kita nak harap sesiapa. Tidak ada lagi siapa kita harap. Kita ada rakyat bercakap. Ya, habis sudah kita bercakap. Dengan siapa kita nak mengadu sekarang ini? Apakah kita nak mengadu dengan Muhyiddin? Dia yang merosakkan segalanya, kita nak mengadu apa dengan dia? Ya, akhirnya kita menghantar memorandum kepada raja. Kita menghantar memorandum kepada istana. Saya pun tidak tahu berapa banyak memorandum telah pun dihantar. Apakah ia sampai kepada kebawah tuanku ataupun terhenti di pintu pagar istana. Wallahu a'lam. Dan kita mengharapkan ia sampai. Dan ia dibaca, dan ia difahami, dan dipandang serius oleh kebawah tuanku. Ya. Sebab itu kita bimbang kalau dibiarkan berterusan. Saya bimbang akhirnya akan keluarlah perkataan yang kita rasa
tidak enak kita dengar daripada rakyat-rakyat kita. Ya. Peristiwa Iswadi contohnya yang berlaku baru-baru ini, salah satu contoh di mana ya apa yang dinyatakan, kandungan yang nak dibawa oleh Iswadi, itulah juga kandungan dan hasrat rakyat jelata. Saya tak pandang kaedah dia menyampaikan, tetapi apa yang saya pandangkan, kandungan yang ingin dibawa oleh beliau itulah sebenarnya yang ada di setiap benak, nadi, ya, jantung, hati, fikiran seluruh rakyat Malaysia. Penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Kalau saya dengar live daripada Pak Mus kita, Mustafa Mansur, ya, di mana setiap malam dia live ada panggilan telefon dan sebagainya. Bukannya lakonan, kita dengar sendiri panggilan itu dengan esak tangisnya merayu kepada Duli Tuanku untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini sebenarnya suara rakyat. Ya. Inilah sebenarnya suara, bukan lakonan. Mereka benar-benar dalam keadaan susah sekarang ini. Ya. Jadi apabila dalam keadaan begini, ya, aspek keselamatan terabai, kerajaan tak tahu apa nak buat, yang kerja yang ini tak dapat, kerja yang ini tak boleh, menteri sama menteri pun tidak seaman lagi, sesama mereka pun sindir menyindir dan sebagainya. Akhirnya negara ini tidak lagi terkawal, dan ketika itulah negara-negara luar, pihak musuh mengambil kesempatan. Ya. Silap kita juga kerana kita sendiri merasakan bahawa apabila mandat ini dirampas, kita mengharapkan kerajaan yang baru ini adalah kerajaan Melayu Islam kononnya untuk membela Islam. Tetapi yang nyata sekarang ini bukan kaum yang terbela, bukan Islam yang dimartabatkan, tetapi bangsa Melayu bertambah teruk, Islam bertambah terpinggir di bawah kerajaan Perikatan Nasional ini. Ya. Kedaulatan negara semakin terancam, kesihatan negara semakin terancam, pendidikan negara semakin mundur, pendapatan negara semakin kurang, pengangguran bertambah. Ya. Sekarang ni pun orang minta moratorium. Moratorium pun macam-macam alasan. Kita tidak boleh kawal bank, kita tak boleh nak kontrol bank. Ya. Tapi kita buat darurat. Katanya darurat ini boleh langgar semua undang-undang. Tapi bila berhadapan dengan bank, kita tak mampu. Ya? Dengan bank, kita tak mampu. Kena ikut cakap bank. Tetapi nasihat agung mengatakan perlu diadakan sidang parlimen. Boleh diadakan sidang parlimen dan darurat, kita tak mahu pakai. Cakap agung, kita tak mahu dengar. Cakap bank, kita dengar. Sebab Menteri Keuangannya orang bank. Ini masalahnya. Ya? Ini masalahnya. Okey. Lebay memang kita tak boleh harap lah. Lebay ni tak boleh harap lah. Baru-baru ni kita baca status, baru-baru ni dalam harakah keluar. Ya. Kita bersyukur kerajaan mengharamkan menutup kilang arak. Perjalanan PAS daripada dulu lagi menentang arak. Bila dah tutup, baru keluar statement. Ya. Kerajaan tutup, baru keluar statement. Sebelum itu, seko lebay apa pun tak pernah bantah. Sama juga lah pusat kasino di Genting. Ya. Bila dioperasi, walaupun PKP dioperasi, bila dia viralkan, ramai bising. Ya, barulah menteri kata, oh saya tak tahu kasino itu dibuka. Kemudian barulah menteri arahkan tutup. Tutup saja, lebay pun bersuara. Inilah perjuangan PAS. Katanya. Padahal sebelum itu seekor lebay pun tak bersuara. Yang bersuara siapa? Kasino Genting tu, yang mula-mula bersuara ahli parlimen daripada DAP. Dia mempertikaikan kenapa Genting kasino itu masih dibuka. Ini ahli parlimen, DAP, yang bukan Islam. Dia yang bercakap. Kemudian diviralkan di media sosial. Barulah Ahmad Sabri Ismail Sabri menyatakan bahawa ditutup serta-merta. Ya. Bila diarahkan tutup, lebay-lebay pun barulah nak bertakbir. Barulah terbuka mulut mereka mengatakan inilah perjuangan kita selama ini dalam kerajaan. Ya. Itu di kasino. Serupa juga kilang arak. Baru ini dibuka. Kemudian kecoh. Kenapa kilang arak ni dibuka dalam keadaan lockdown? Sedangkan arak itu bukan kilang yang mengeluarkan keperluan asas. Arak ini bukan minuman asas. Kenapa dibuka? Maka diarahkan tutup. Bila ditutup, sekali lagi lebay bertakbir. Ya, inilah perjuangan kami dalam kerajaan Perikatan Nasional. Ini perangai lebay. Ya? Jadi kita kena ingat. Jadi kesianlah kita kesian dengan kawan kita yang masih lagi berada bersama parti lebay lah. Ya? Mereka ikhlas. Mungkin ada rakan-rakan kita yang betul-betul ikhlas kerana perjuangan agama,
dan sebagainya, tetapi keikhlasan mereka itu ya dipersendakan, diperkatik-katikkan, ya, dipergunakan oleh pemimpin yang pentingkan jawatan dan juga kedudukan mereka dalam kerajaan sekarang ini. Ya, ada hikmahnya juga apabila berlaku begini supaya pada periode yang akan datang, ya, masa itu jangan lagi terpedaya dengan ceramah-ceramah mereka yang berdegar-degar, ya. Masa itu kan keluar baliklah, ya. Masa PIU akan datang, akan keluarlah cerita hudud, cerita RU305 ni, cerita pasal Arak ni akan keluar, ya. Kes adik semua akan keluar. Masa itu sekiranya kita diberikan kuasa, kita akan menentukan. Masa itu akan keluarlah, ya. Maka hendaklah kita orang Islam ini berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itu akan keluarlah hadis-hadis dan juga dalil-dalilnya. Sekarang ini tak ada. Sekarang ini kalau ada perkara-perkara mungkar yang berlaku, mereka hanya berkata, kita sebagai umat Islam ini, kalau kita tak boleh cegah dengan perbuatan, hendaklah kita cegah dengan mulut. Tak boleh cegah dengan mulut, hendaklah cegah dengan hati. Ini sekarang ni bila dia jadi kerajaan, itu dalil yang mereka gunakan. Ya? Tapi bila dah berubah parlimen nanti, saudara, masa itu akan keluar balik kembali singa-singa Allah ini. Akan keluarlah kembali, ya. Masing-masing akan bercakap, ya. Hebat, bergegar bumi Allah ini oleh lawangan-lawangan takbir daripada ulama-ulama yang menjual agama ini. Jadi kita kena ingat, mereka dah diberi peluang jadi pembangkang. Kita lihat keadaan mereka. Mereka diberi peluang oleh kerajaan. Jadi kerajaan sekarang ini, kerajaan negeri mereka dah ada peluang. Malah kerajaan pusat pun sekarang ni, mereka diberi peluang. Apa yang mereka lakukan, ya. Kita dalam PH, kita bukan orang yang berceramah menjual agama, ya. Tetapi bila kita diberi peluang untuk menjadi kerajaan, ya, sedaya upaya semampu kita lakukan perubahan, sama ada terhadap orang Melayu atau bangsa-bangsa lain, bahkan kepada agama Islam itu sendiri. Kita boleh berikan fakta apa yang kita lakukan terhadap kemajuan Islam suatu zaman PH, ya. Di bawah kerajaan PN, apa yang mereka lakukan selain daripada meneruskan apa yang telah kita lakukan dahulu, ya. Cuma bezanya dulu kita boleh semayang, boleh balik raya. Sekarang ni di bawah mereka semayang hadkan, masjid ada yang tutup, kalau ada yang buka pun dihadkan, hari raya dah tak boleh balik. Itu saja bezanya perkembangan Islam di bawah zaman PN, ya. Jadi kita fikirlah sendiri, ya. Janganlah kita jadikan agama itu sebagai candu supaya kita jadi taksub, ya, jumud pemikiran kita, ya. Kerana Islam itu bukan hanya dengan semangat dan slogan semata-mata, tetapi hendaklah dilaksanakan dengan keikhlasan. Walaupun sedikit, tetapi ikhlas. Tak guna berjanji banyak, satu pun tak buat, ya. Okey, ni ada yang mencarut ni, siapa ni? Jasmadi Min. Okey. Kita juga ada, siapa lagi rakan-rakan kita kat sini? Mantoba pun ada ni. Omar Teksh, Amran Adam, Razi Paimah, Abdul Halim, Azim Ismail, Syamsang, Nur Syairah Salasain. Okey. Kalau ada lebay-lebay lagi bagus. Kalau sekali ada kat sini kan. Supaya mereka dapat sikit lah, ya. Kalau tak banyak, kalau 10 yang saya sebut ni, 1 dia dah terima pun alhamdulillah lah, ya. Ada perkembangan. Kita kesian sebenarnya, ya. Sebab saya dulu pun menyokong PAS Tegar, ya. Parti yang pertama yang saya hampiri adalah parti PAS. Bendera yang pertama naik di rumah saya dulu adalah bendera PAS, ya. Jadi saya bukan tak kenal PAS. Saya kenal PAS. Ceramah PAS paling banyak saya masuk. Bahkan pentas politik yang paling banyak saya berceramah atas pentas pun paling banyak ketika itu atas pentas PAS, anjuran parti PAS, ya. Jadi kita kenal dan kita tahu dan kita hafal kadang-kadang beberapa ayat yang mereka jadikan mukadimah dan serta ucapan mereka untuk menyuntik semangat, ya, para penyokong mereka, ya. Tetapi bila diberikan tanggungjawab dan juga amanah menjadi kerajaan, sebahagian daripada kerajaan, ya, macam-macam dalih dan alasan mereka gunakan untuk tidak melaksanakan apa yang pernah mereka laungkan, ya. Malang sekali, ya, bila kita jadi kerajaan dulu, ya, mereka bercakap seolah tidak ada langsung had. Mereka menyalahkan semua yang PH buat, ya, sampai ke peringkat pramugari
buka aurat pun jadi isu besar dalam parlimen, ya. Seorang pemandu mabuk langgar orang pun jadi isu besar, seolah negara huru-hara dengan peristiwa satu kemalangan mabuk menjadi isu besar dalam parlimen, ya. Ini tapi bila mereka merintah, ya, bukan satu kes pemandu mabuk, ya, puluhan kes berlaku, ya. Pramugari tetap juga, ya, keadaan tak berubah, ya. Bahkan tarian-tarian, bak kata Ustaz Azhar Idrus, tarian-tarian perempuan pun telah mula menari di Terengganu. Ya. Ini bukan saya cakap, Ustaz Azhar Idrus ni beritahu. Ya. Jadi apa yang kita nak banggakan, ya, dengan adanya Parti Islam di dalam kerajaan Perikatan Nasional ini. Ya. Kecuali mereka dapat gaji, ya, mereka dapat allowance, dan mereka dapatlah, ya, kuasa-kuasa yang mereka nak bukan untuk melaksanakan Islam, tetapi kuasa-kuasa yang mereka nak untuk kepentingan di mereka sendiri. Kalaulah isu keselamatan negara yang seperti mana yang disebut tadi itu, keselamatan negara aspek yang paling penting bagi sebuah negara, itu pun ya tidak menjadi perhatian yang serius buat parti PAS. Ya, kalau tuan-tuan buka Harakah pun tak ada satu pun jadi tajuk besar dalam berita utamanya tentang keselamatan negara diceroboh, tentang bantahan parti PAS kepada kerajaan yang telah gagal, ya, menentukan keselamatan negara. Tak ada keluar pun dan Harakah. Ya. Yang keluar Harakah apa? Yang keluar Harakah adalah memuji kerajaan menutup arak. Ya. Setelah tutup, baru dia puji. Masa tak tutup, rakyat lain bantah. Semua orang berjuang, kita bantah semua. Kita bising. Ya. Bila dah bising, kerajaan pun tutup. Bila tutup, barulah lebay-lebay ini akan memuji dan mengatakan bahawa mereka lah yang perjuangkannya, ya. Ini cara lebay berpolitik sekarang ni, ya. Datuk Cantik pun bak kata Andrew Chan, Datuk Cantik pun dah ada sekarang ni, ya. Zaman PS paling-paling tidak pun Sajat pakai juga tudung kan. Zaman PS tu Sajat pakai tudung, pergi juga lah umrah, ya. Tapi bila zaman PN, tudung tak ke mana, pakai bikini dengan dia sekali dengan Sajat berkata nak keluar Islam. Inilah, yang Islam yang dibawa, pendekatan yang dibawa oleh kerajaan PN. Dulu bila kita berbuat baik dengan Sajat, kita menghampiri golongan-golongan ini, ya, macam-macam lah yang disebut oleh Pak Lebay ni. Dia kata ini PH ni pro LGBT, ya. Kita menghampiri puak-puak ni supaya kita nak mujuk mereka, beri kaunseling kepada mereka, mendekati mereka. Mereka tak tengok puak-puak PH ini adalah pro kepada LGBT. Bila mereka merintah, puak-puak ni tak ke mana, sampai nak murtad pun ada sekarang ni. Okay. Andrew Chu kata tugas Menteri Pertahanan apa? Ya, tugas Menteri Pertahanan sekarang ini adalah bercerita tentang COVID. Bercerita tentang COVID, ya. Jadi agak kesian juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi berkhidmat dalam tentera, terutamanya jeneral-jeneral, ya. Apakah mereka nak bicara lagi tentang peralatan tentera yang sepatutnya dipertingkatkan? Sekarang ini negara-negara lain berlumba-lumba dengan peralatan tentera yang lebih baik, ya. Kerana sekarang ini peperangan tidak seperti pada mana peperangan dulu-dulu, ya. Kalau kita lihat sekarang ini negara perang, semua negara yang menggunakan peralatan yang canggih-canggih, ya. Kita masih lagi dengan peralatan-peralatan yang saya rasa sepatutnya, ya, dipertingkatkan mengikut keadaan masa, ya. Walaupun kita bukan negara yang kaya, tidak seperti negara Jepun, Korea dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya untuk menjamin keselamatan negara kita pun, ya, kita perlukan kepada peralatan yang terbaik, ya. Tapi bila nampak pencerobohan berlaku dengan begitu mudah, bukan sebiji pesawat yang terlepas masuk, tapi 16 pesawat terlepas masuk, menandakan begitu lemahnya pertahanan kita, ya. Dan siapa nak tanggungjawab? Ya, takkan kita nak salahkan Ling Goh Eng, takkan kita nak salahkan Anthony Lok, ya. Jadi yang tanggungjawab adalah Menteri Pertahanan, ya, yang di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Mereka bertanggungjawab, ya. Mereka perlu mengakui, perlu, ya, meminta maaf kepada masyarakat Malaysia di atas kegagalan mereka, dan menteri yang berkenaan sepatutnya meletakkan jawatan mengambil tanggungjawab di atas kegagalan ini, ya. Tapi ini tak akan berlaku di bawah kerajaan PN. Bagaimana Menteri Pertahanan nak tanggungjawab, nak tak jawatan? Sebab Menteri Pertahanan kata Perdana Menteri pun tak jawatan, ya. Perdana Menteri pun didesak oleh orang tak jawatan. Aku pun takkan nak letak, ya. Jadi itulah jadi keadaan dia. Okey. Jadi kerajaan ini saya rasa
tidak akan sukarela ya, akan jatuh, tetapi saya rasa kerajaan ini juga akan dijatuhkan ya, akan dijatuhkan juga, tak kira lah ya, melalui apa cara sekalipun, tapi masih lagi dalam lingkungan perlembagaan dan undang-undang. Saya yakin ya, bukan dengan cara melanggar peraturan, revolusi dan sebagainya ya. Kita tak mahu berlaku ya revolusi, kerana kita masih lagi ada peluang ya, masih lagi kita yakin dengan sistem yang ada negara kita ya, walaupun tidak ada pilihan raya sekalipun, saya yakin kerajaan ini tidak akan lama bertahan ya. Okey, Syed Ahmad kata pentingkan kuasa, kerja tak buat katanya ya. Muhammad Razmawi kata PAS mana mampu, pandai cakap je. Rafi kata PAS memang nyata tidak mampu mentadbir negeri dan negara. Ya. Kita dah tengok dah ya, macam mana dia tadbir negeri Kelantan. Kita juga pernah tengok presiden mereka dulu. Ya, presiden mereka sendiri diberi peluang jadi Menteri Besar Terengganu, sepenggal je bertahan. Ya. Almarhum Tok Guru Aziz saja yang mampu mentadbir negeri Kelantan begitu lama. Ini yang menjadi kukuhnya PAS di Kelantan, kerana adanya almarhum Tok Guru Aziz. Ya. Sekarang ni nampak dah ada macam-macam lah kita dengar. Di Kelantan pun ada spanduk dah ya, kerajaan gagal dan sebagainya, macam kita dengar. Sebab apa? Sebab bukan lagi pimpinan yang ada di Kelantan itu adalah seperti almarhum Tok Guru Aziz ya. Tok Guru Aziz ini adalah seorang pemimpin yang amat bijak dari segi mentadbir dan bijak dari segi pendekatan politik bersama rakan-rakan ya. Kita bukan tak tahu, dia dulu pernah juga mengkritik Anwar Ibrahim, suatu dalam Pakatan Rakyat. Tok Guru Aziz juga pernah mengkritik DAP, tapi mereka tidak meninggalkan ya rakan-rakan, walaupun ada perkara yang tak setuju, tapi masih lagi bersama dalam Pakatan Rakyat ya. Bukan bermakna Tok Guru Aziz dulu ikut je cuma cakap DAP. Ada banyak perkara yang dia bantah. Dia pernah bantah DAP, Kapal Singh ketika itu. Kapal Singh pun pernah bantah PAS ketika itu, tapi tidak menjadi permusuhan. Bahkan almarhum Tok Guru Aziz menyambut hari jadinya ya, di rumah Kapal Singh. Dan kita masih ingat ya, dalam konvensyen Pakatan Rakyat sebelum Kapal Singh meninggal ya, Kapal Singh pernah beritahu dia menarik balik ya, kata-katanya yang mengatakan kalau nak buat hudud, langkah mayat saya dulu. Kapal Singh mengatakan dia tarik balik dan dia yakin isu hudud ni boleh diselesaikan dengan mengadakan terus perbincangan dan sebagainya. Bermakna fikiran yang terbuka kembali dalam soal hudud ya. Ini cara pendekatan almarhum Tok Guru Aziz. Ya. Kapal Singh cakap kasar tentang hudud. Tok Guru Aziz menjawab dengan lunak, mendekatinya dengan lunak, dan akhirnya berjaya. Cara pendekatan Tok Guru Aziz berjaya memujuk DAP yang akhirnya bercakap dengan lebih lunak tentang hudud ini. Bukan macam PAS. Ya. Bila nak marah kau musuh, cakap macam-macam. Ya. Pengat tarik lah bersama dengan UMNO, pengat tarik lah macam-macam. Ya. Kalau nak kawan dengan dulu masa luar, bukan main marah dengan UMNO ni. Kita baik dengan DAP. Umpama orang kafe mengajak kita minum kopi, berbanding dengan orang Melayu Islam mengajak kita minum arak. Lebih baik kita minum kopi bersama dengan orang kafe. Itu ketika hukum dulu. Bagaimana PAS berbaik dengan DAP? Dia kata tak apalah dengan DAP boleh baik. Sebab DAP ajak kita minum kopi. Kenapa tidak boleh baik dengan UMNO Melayu? Walaupun dia UMNO Melayu, tapi dia ajak kita minum arak, tak boleh lah ikut. Itu dulu punya fatwa. Sekarang ni tak selera. Yang penting kau Melayu. Yang penting kau Islam. Join dengan kami sebab nakkan kuasa. Jadi bila dapat kuasa, Tuhan beri kuasa. Nak tengok betul ke boleh buat. Rupanya tak boleh buat satu apa pun tak boleh nak buat. Ya. Presiden diberi jawatan apa pun tak bercakap. Lain tanya, lain jawab. Ini masalah dia. Kan? Okey. Cukup sampai situ. Saya cuma cerita tentang fokus kepada isu keselamatan. Dan sama-samalah kita fikir kembali. Ya. Kegagalan kerajaan bukan sahaja dari segi mengatasi COVID. Tetapi yang lebih besar ya, sekali adalah kegagalan kerajaan menentukan keselamatan negara ini. Dan ini harus kita pandang serius supaya kita tidak ya, menjadi sebuah negara yang tidak ada langsung kedaulatan dan juga maruah. Dan kita mengharapkan agar ianya dapat didengar sampai ke istana.
kepada diri tuanku supaya dalam persidangan majlis raja nanti ya satu keputusan dapat dibuat supaya meletakkan kepentingan negara lebih utama daripada meletakkan kepentingan beberapa pimpinan-pimpinan politik yang bermain dengan kuasa sesama mereka. Okey, cukup sampai sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat bersama saya pada pagi ini. InsyaAllah jika ada kelapangan, kita bersiaran pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.